Hari ni kita nak cerita pasal GP Phillip Island dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd ex-rider obses dengan racing motor. Triple header MotoGP, 3 race berturut-turut setiap minggu, bermula minggu lepas di Phillip Island. Antara track yang paling lama dalam MotoGP, memang track ni seronok kita tengok. Race yang lepas ni ada 2 highlight yang paling utama sekali. Yang pertama ialah Marc Marquez yang comeback selepas dia punya start yang teruk, dan satu lagi ialah Marco Bezzecchi sondol Maverick Vinales dekat turn 1, speed lebih kurang 300 km sejam ke atas. Untuk highlight yang pertama, kita kena tabik dekat Marc Marquez. Walaupun dia jahanam masa start, jatuh ke P13, tapi dia boleh menang juga menjelang akhir perlumbaan. Dan jangan kita lupa, dia berada di atas sebuah GP23 bersaing dengan GP24. Start yang teruk tu sebenarnya puncanya adalah dari Marc Marquez sendiri. Bolehlah dikatakan sebagai rookie mistake sebenarnya. Walaupun tak ada undang-undang yang tertulis, tapi dah macam gentleman agreement sesama rider ni, dia orang setuju untuk jangan koyakkan tear off masa dekat starting grid. Tear off ialah lapisan-lapisan plastik pada visor helmet rider untuk senangkan dia orang untuk cabut bila mana dia orang punya pandangan tu terganggu, selalunya sebab ada serangga yang melekat dekat visor. Jadi dia orang tinggal koyakkan aja dan buang. Tapi kat starting grid, bila dikoyakkan dan dibuang akan mendatangkan bahaya. Plastik tu licin dan kalau tersangkut dekat tayar, bahaya. Tapi kalau lah rider-rider ni nak cabut tear off sekalipun dekat atas starting grid, selalunya dia orang buat sebelum motor berhenti. Masa nak sampai ke spot masing-masing tu, dia orang cabut dan buang. Jadi plastik tu ke belakang dan rider ke depan. Tapi Marc Marquez busy nak engage dia punya whole shot device. Bila dah berhenti, baru dia perasan ada serangga yang besar dia punya spot dekat visor tu. Mungkin akan mengganggu penglihatan masa nak masuk turn 1. Jadi dia terus cabut tear off tu dan buang. Malangnya angin tolak pergi ke bawah tayar belakang. Marc Marquez memang perasan, tapi dah tak sempat buat apa-apa dah. Jadi sebab itulah tayar belakang dia spin masa starting sebab berpusing di atas plastik tear off dia. Tear off ni memang kadang-kadang mendatangkan masalah besar dekat atas grid, tapi macam belum ada solution macam mana nak buang tear off tu dengan cara yang selamat. Dulu Jack Miller pernah tak habiskan race sebab ada tear off Fabio Quartararo termasuk ke ram air dia. Kesan daripada starting yang teruk Marc Marquez tu, dia kehilangan banyak tempat sehingga ke tempat ke-13. Asalnya Marc Marquez tak terfikir pun dia mampu untuk lawan dengan Jorge Martin. Paling tinggi pun dia mungkin boleh kejar Pecco Bagnaia je dia fikir. Tapi sedang perlumbaan berlangsung, Marc Marquez perasan dia ada kelebihan dekat turn 3. Dia punya speed lagi tinggi daripada rider lain dekat situ, menjadikan dia boleh sampai ke rider lain dekat turn 4 ngam-ngam untuk buat overtaking maneuver. Rasanya kali ni Marc Marquez menang dengan betul-betul, bukannya sebab faktor nasib. Semua rider fun pack yang dia fight tak ada yang jatuh. Martin, Pecco, Enea Bastian ini semua tak ada buat mistake yang besar. Dah lah rider lain tak buat mistake, Marc Marquez pula yang buat mistake dan jatuh ke tempat ke-13. Tapi dengan semua faktor-faktor buruk tadi tu pun, Marc Marquez berjaya dapat tempat pertama. Tak ada faktor nasib, betul-betul menang fair and square. Pada poin ni dalam Championship MotoGP, Marc Marquez dan Enea Bastian ini ialah 2 rider yang nothing tulus. Berbanding dengan Pecco dan juga Jorge Martin, kalau diorang push lebih sangat, diorang ada risiko untuk crash, risiko untuk mengutip kosong mata. Dan antara Marc Marquez dan juga Enea Bastian ini, betul-betul Marc Marquez je yang nothing tulus. Dia tak perlu nak buktikan apa-apa. Dia dah dapat dah seat factory pada tahun depan. Dan kalau dia crash ataupun jatuh sekalipun, tak kutip sebarang mata pun tak ada masalah. Enea Bastian ini sekurang-kurangnya ada sesuatu macam nak tunjukkan kepada Ducati yang diorang rugi ambil Marc Marquez dan kehilangan Enea Bastian ini. Tetap ada sedikit pressure untuk berada kat depan, tapi Marc Marquez betul-betul nothing tulus. Ini menjadikan masalah besar untuk Pecco Bagnaia. Banyak kali dah kita tengok faktor yang menyebabkan jurang kutipan mata antara dia dengan Jorge Martin bertambah besar sebenarnya ialah Enea Bastian ini dan juga Marc Marquez. Sebagai contoh dekat race yang lepas ni, kita boleh tengok Marc Marquez dan Enea Bastian ini berada di tengah-tengah antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia tempat keempat. Situasi macam ni tak baik untuk Pecco Bagnaia. Sepatutnya kalau Pecco tak boleh kalahkan Jorge Martin pun, paling ideal sekali dia duduk dekat nombor 2, betul-betul dekat belakang Jorge Martin untuk mengurangkan damage kutipan mata tu. Tapi dengan adanya Marc Marquez dan Enea Bastian ini yang selalunya lebih atas daripada Pecco, menyebabkan dia kehilangan banyak mata yang sangat berharga. Ini memang masalah besar untuk Pecco sekarang ni. Kalau kita tengok dekat race-race yang lepas ni, kalau Pecco Bagnaia lagi laju daripada Jorge Martin dan menang nombor 1, Jorge Martin selalunya tak jauh sangat. Selalunya dekat kedudukan kedua ataupun ketiga je, masih dalam podium lagi. Tapi kalau Martin lagi laju dan Martin nombor 1, kita boleh tengok Pecco selalunya bukan dekat nombor 2 ataupun nombor 3. Boleh jadi dia dekat nombor 4, nombor 5, nombor 6, jauh daripada Jorge Martin. Jadi kesimpulannya, kalau keadaan macam ni berterusan dan Martin tak buat apa-apa
mistake yang besar. World title tahun 2024 ni besar kemungkinan milik Jorge Martin. Pecco pun mungkin dah nampak pattern ni. Dia punya performance tu kurang konsisten. Ada minggu dia dapatkan balik gap, tapi minggu depannya nanti jauh balik. Macam ni lah contoh dia. Dan mungkin sebab ni lah Pecco sebut balik insiden antara dia dengan Alex Marquez yang crash masa dekat Aragon. Crash tu secara matematiknya menyebabkan Pecco kehilangan lebih kurang 16 mata. Jadi kalaulah dekat hujung musim nanti Pecco kalah kepada Jorge Martin dengan sebanyak 16 mata je, crash tu lah punca dia kehilangan World Championship. Sama juga keadaannya dengan Jorge Martin. Kalau tahun ni Pecco tak jadi champion, tahun depan akan menjadi semakin susah. Walaupun Jorge Martin dah berpindah ke Aprilia, tapi Marc Marquez pula yang dah jadi teammate dia menggunakan jentera latest yang sama. Kita tengokkan daripada prestasi Marc Marquez dengan GP23 akhir-akhir ni sentiasa dekat depan, ditambah pula dengan Marc Marquez ni kita kenal memang dia punya hunger to win tu tinggi. Memang cabaran tahun depan mesti lagi tinggi dan lagi susah untuk Pecco. Persoalan yang hot ketika ini ialah adakah Ducati akan bagi support lebih dekat Pecco Bagnaia untuk menang World Championship berbanding dengan Jorge Martin. Dari segala segi memang Ducati ada semua sebab untuk dia support Pecco Bagnaia untuk menang. Jorge Martin akan ke Aprilia tahun depan dan Pramac akan tinggalkan Ducati untuk bersama Yamaha tahun depan. Jadi Ducati memang ada sebab yang kukuh untuk pastikan Pecco menang tahun ni. Pedro Acosta diberikan peluang semasa sidang media MotoGP untuk tanya apa-apa soalan dekat Pecco dan juga Jorge Martin, dan soalan itulah yang Pedro Acosta tanya. Adakah Ducati akan ada faktor menentukan siapa jadi World Champion tahun ni? Martin jawab dia cuma boleh berharap Ducati tak pilih kasih. Sebab itu di luar kawalan dia. Yang dia boleh kawal cuma bawa motor sehabis baik untuk baki musim ni untuk jadi World Champion. Tapi Pecco pula jawab, dia kata dah bertahun kerja dengan Gigi D'Alina, dia kata tak mungkin ada pilih kasih. Prinsip Ducati memang dia bagi rider yang fight dekat depan sama rata semuanya dan fight pada level yang sama. Ini ialah prinsip Ducati dan prinsip inilah yang menyebabkan diorang berada pada kedudukan mereka hari ni. Bila tak pilih kasih, dia dapat tengok siapa yang lagi laju dan boleh dengar feedback rider yang lagi laju. Sebagai buktinya, dekat Misano test yang paling latest sekali, Pecco dapat test chassis baru daripada Ducati. Dan kata Pecco, dia betul-betul suka chassis tu. Memang dia punya performance boleh increase kalau guna chassis tu. Peraturan sekarang tak menghalang mana-mana pengeluar untuk gunakan chassis yang baru. Jadi kalau betul-betul Ducati pilih kasih, mestilah dia bagi chassis baru tu untuk Pecco guna dulu, bagi ada kelebihan sikit daripada Jorge Martin. Tapi oleh sebab diorang tak boleh sediakan chassis yang cukup banyak untuk diberikan kepada semua rider Ducati yang ada, diorang tak bagi siapa-siapa pun. Kemungkinan besar chassis tu akan digunakan hanya pada tahun 2025 nanti, lepas musim ni habis. Jarak mata antara Jorge Martin dengan Pecco kembali jauh. Dalam era MotoGP, belum pernah ada lagi rider satelit yang menang World Championship. Jorge Martin sekarang ni berpeluang untuk pecahkan rekod tu. Valentino Rossi ada bagi kenyataan yang dia ada sikit rasa bersalah sebab terlampau sibuk race kereta, tak dapat luangkan masa untuk bersama dengan tim VR46. Jadi dikata untuk tahun 2025 dia akan kurangkan sikit race kereta dan akan cuba berada dengan tim VR46 pada pusingan-pusingan MotoGP. Juga mungkin sebagai sokongan untuk Pecco yang nak fight dengan Marc Marquez dalam garaj yang sama tahun depan. Dah lah Rossi berbulu dengan Marc Marquez akhir-akhir ni kita dengar. David Alonso pula sekarang ni telah menyamai rekod Rossi dengan 11 kemenangan pada kelas yang paling kecil sekali. David Alonso ni kamcing dengan Marc Marquez, selalu praktis bersama dan orang kata dia ialah protegi kepada Marc Marquez. Lagilah member tu berbulu, rekod dia dipecahkan oleh protegi Marc Marquez. Antara faktor yang membantu Marc Marquez menang di Phillip Island ni mungkin ialah jentera GP23 tu sendiri. Kita boleh tengok rider-rider GP23 yang lain pun dia punya performance lebih sikit daripada track-track yang lain. Gigi Antonio misalnya habiskan race pada tempat keempat, keputusan terbaik dia untuk tahun 2024 ni. Tapi sayangnya tengah-tengah on form ni, Gigi Antonio cuma akan beraksi dekat Thailand aja. Lepas tu dia akan balik Itali untuk buat pembedahan bahu untuk bersedia untuk tahun 2025. Ini bermaksud Gigi Antonio akan miss round dekat Sepang dan juga Valencia dan seat dia akan menjadi kosong. Sayang memang sayang, tapi ini keputusan yang diorang fikir terbaik supaya dia lebih bersedia untuk tahun 2025 nanti. Ini memberikan masalah kepada TVR46 untuk cari rider ganti. Nama-nama yang dikaitkan untuk gantikan Gigi Antonio ialah Nicolo Bulega, Andrea Iannone, Michel Pirro dan juga Danilo Petrucci. Jadi yang mana satu pilihan terbaik untuk tim VR46? Kalau ikutkan antara semua rider ni dalam World Superbike, Nicolo Bulega lah yang paling atas sekali. Pada tahun rookie, dia nombor 2 di belakang Toprak Razgatlioglu dalam World Superbike Championship. Tambahan lagi akhir-akhir ni kita tengok dia pun dah increase dia punya performance dan selalu fight dengan Toprak dekat depan. Malah dia boleh menang dengan Toprak lagi. Benda yang sangat susah dibuat dekat World Superbike pada ketika ini. Nicolo Bulega juga
juga ialah bekas rider dalam Akademi VR46 masa zaman dia dekat Moto3 dan juga Moto2 dulu. Dah ada history dah pernah bekerjasama. Jadi nampak macam perfect untuk dia gantikan. Masalahnya cuma Nicolo Bulega tak pernah bawa MotoGP langsung. Tiba-tiba je jadi bidang terjun untuk bawa MotoGP tanpa test dulu ialah benda yang kurang best. Susah nak biasakan dengan MotoGP. Apatah lagi kalau tak pernah test langsung. Jadi kalaulah pengalaman adalah lebih penting, Nicolo Bulega kena diketepikan dan baki 3 orang rider je lagi yang ada pengalaman. Jadi antara 3 rider ni mungkin Danilo Petrucci yang paling sesuai sekali. Dia pun dah menang hat-trick 3 kali di Cremona dan akhir-akhir race nampak dia sebenarnya lagi tinggi dia punya performance berbanding dengan Andrea Iannone. Sayangnya dia punya mata sikit sebab dia ada injury je hari tu. Petrucci juga dah biasa bawa MotoGP dan dah biasa jadi rider ganti. Pada tahun 2022 dia gantikan Juan Mir dalam Suzuki dan pada tahun 2023 dia gantikan Enea Bastianini dekat Le Mans. Dan keputusan dia pun taklah teruk sangat. Habiskan race pada kedudukan ke-11. Masalahnya macam kita cakap tadi, Petrucci ada cedera teruk pada pertengahan musim World Superbike tahun ni. Lepas dia comeback tu, dia macam tak ada masa nak recover sangat. Race dan adakah dia perlukan masa untuk rehat dan sembuh untuk musim 2025 nanti. Kalau dia nak rehat, rider seterusnya yang tertinggi ialah Andrea Iannone. Andrea Iannone memang nak kembali ke MotoGP tapi tak dapat sebab tu dia pergi ke World Superbike. Jadi Iannone mungkin akan ada sesuatu untuk ditunjukkan kepada MotoGP dan mungkin akan push lebih sikit. VR46 kena ready nak crash banyak sikit sebab ada orang yang nak buktikan sesuatu dalam dunia MotoGP. Pilihan terakhir ialah Michel Pirro, test rider Ducati yang tak dapat buat wildcard tahun ni sebab konsesi yang diberikan kepada Ducati. Ducati ialah ranking A, jadi dia tak boleh ada wildcard entry sepanjang musim 2024 ni. Tapi kalau pilihan VR46 ialah Michel Pirro, bolehlah dikatakan motor memang selamat tapi dia akan fight dekat belakang-belakang je. Level-level Salvadori dekat Aprilia. Kita tunggu je siapa yang dapat ganti. Menarik juga kalau bagi Bulega sebab rider muda semua tak ada pengalaman langsung dalam MotoGP. Seperti DJ Antonio, Marco Bezzecchi pun kita boleh tengok performance dia increase sikit dekat Phillip Island ni. Malangnya, seperti yang kita cakap tadi, highlight kedua pada minggu lepas ialah bila dia sondol Maverick Vinales pada turn 1 di kelajuan yang high speed. Dua rider ni nampaknya saling salahkan satu sama lain. Marco Bezzecchi salahkan Maverick Vinales. Kata Vinales break awal sangat dan dia tak sempat nak elak dan dia sondol. Kena sedut pula dengan slipstream aerodynamic punya efek. Marco Bezzecchi setuju je kena penalti daripada steward sebab dia dekat belakang dan rider belakang lebih bertanggungjawab, tapi dia tak puas hati dengan perangai Maverick bagi dia jari tengah padahal dia tengah pengsan dekat situ. Vinales pula marah, dia kata dia break macam biasa je. Marco Bezzecchi yang break lebih lambat daripada biasa tak sempat break dan sondol dia. Kenyataan Vinales ni nampaknya betul sebab steward tadi 2-3 lap sebelumnya memang Maverick Vinales break pada poin yang sama pada 2-3 lap yang sebelumnya. Dan ikutkan data juga memang Marco Bezzecchi yang speed dia lebih dan dia break lebih lambat daripada lap-lap sebelumnya. Inilah punca Maverick Vinales marah. Dia kata member tu beria sangat nak potong balik. Defensif Marco Bezzecchi kata speed dia lebih sebab dia kena sedut dengan aerodynamic effect bila Maverick Vinales potong dia pada saat-saat akhir dan break. Tapi ikutkan sejarah lepas-lepas ni dah beberapa kali kita tengok Marco Bezzecchi bila dia braking nak overtake tu memang dia selalunya terlajak sikit. Macam dekat Mandalika nyaris-nyaris dia sondol Pecco Bagnaia masa dia tengah braking. Penganalisis MotoGP pula menganggap memang dekat turn 1 tu ada masalah besar. Turn 1 tu ialah speed yang sangat tinggi, 300 km sejam lebih, kawasan yang lebar dan ada pula crosswind, angin lintang dekat situ yang banyak. Ini menyebabkan hampir semua rider mempunyai cara approach yang berlainan dekat turn 1 Phillip Island. Ada yang brake hard, ada yang roll off throttle awal sikit, ada yang line dia tight, ada yang line dia wide. Ditambah pula dengan ciri-ciri aerodinamik pada sebuah jentera MotoGP sekarang ni sangat mengganggu rider dekat turn 1. Kalau dulu berat pada tayar depan tu ditentukan oleh weight distribution motor tu sendiri, tapi sekarang ni berat pada tayar depan boleh ditentukan melalui design aerodinamik. Jadi bila seorang rider berada di belakang rider lain, downforce tu jadi kurang sebab tak ada angin yang lalu dekat winglet depan. Hasilnya kurang downforce dan bila braking lagi senang loose tayar depan sebab tak ada grip, sebab tak ada downforce yang tekan tayar tu ke atas permukaan tarmac. Lebih kurang sama apa yang terjadi dekat Marco Bezzecchi hari tu. Braking, tayar depan lock dan dia terus sondol Maverick Vinales. Nasib baik kedua-dua rider tak ada apa-apa, cuma sakit-sakit dan lebam-lebam. Vinales tampil sebagai rider Aprilia yang teratas sekali pada race utama dan kalau dekat sprint race tu dia tak crash pun kemungkinan besar situasi yang sama. Tapi yang paling menarik ialah rider yang kedua teratas iaitu Raul Fernandez membuat satu tindakan yang luar biasa daripada rider lain. Dia minta kepada Aprilia untuk
buang semua winglet dekat motor dia sebab dekat Phillip Island ni ada crosswind mengganggu pergerakan motor. Aprilia bersetuju untuk permintaan Raul Fernandez tu menjadikan dia race tanpa winglet dekat Phillip Island ni, dan nampaknya agak berkesan untuk berada dalam top 10. Aprilia juga mungkin setuju untuk dapatkan data berapa besar beza antara ada winglet dengan tak ada winglet. Untuk pandangan mata peminat MotoGP macam aku yang old school ni, nampak semenggah sikit motor tu tanpa winglet yang berserabut. KTM agak okey sikit berada dalam top 10, tapi secara puratanya berada di bahagian bawah top 10 tu, saing dengan Honda dan Yamaha. Tambah buruk untuk KTM, Pedro Acosta sekali lagi crash, dan lebih teruk lagi dia diisytiharkan tak fit untuk race pada hari Ahad sebab sakit bahu dia mengganggu pergerakan. Crashnya Pedro Acosta berturut-turut ni dilihat sebagai dia punya struggle sebab nak dapatkan first win dia dalam MotoGP untuk tahun 2024 ni. Dekat Motegi nampak macam kemenangan tu dah dekat sangat, tapi dia crash. Dan dekat Phillip Island ni memang ikut sejarah yang lepas, KTM power dekat sini, lagilah dia nak cuba menang dekat sini. Jadi banyaklah orang yang hentam dia, kata apa benda juara macam ni, asyik jatuh je. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah-sejarah yang lalu, benda ni ialah sangat common untuk seorang rookie. Juara-juara yang lepas pun macam ni juga masa dia orang punya rookie je. Lorenzo misalnya, tahun-tahun awal dia dengan Yamaha crash banyak kali dan cedera teruk banyak kali. Jadi kalau ikutkan pendapat aku, ini ialah perjalanan biasa seorang juara pada zaman rookie dia. Cuma sakit tak sakit KTM itulah yang ada masalah kewangan sekarang ni untuk cover kerosakan tiap-tiap round. Luca Marini finish dekat Phillip Island yang lepas ni dengan kedudukan yang terbaik dia musim tahun 2024 ni. Bukan dari segi kedudukan masa finishing, tapi dari segi rider Honda yang membuat fastest lap time antara semua rider Honda. Lap time terpantas Luca Marini tu dibuat pada 2 lap terakhir. Johan Zarco dan Joan Mir pun membuat fastest lap personal masing-masing pada akhir-akhir race, kurang lap ke-18 ke 21. Marini jelaskan situasi ni sebab dia kata sebuah Honda RCV mengambil masa 5 ke 6 lap untuk panaskan tayar belakang tu betul-betul. Pas daripada 5-6 lap tu, dia kata dia dah start enjoy bawa RCV ni. RCV Honda pada sekarang ni adalah lebih baik daripada tahun lepas dan juga daripada awal musim. Walaupun tak nampak sangat, tapi dah banyak masalah yang diorang selesaikan. Punca tayar belakang ni lambat panas ialah karakteristik pada RCV itu sendiri. RCV yang sukses pada tahun-tahun sebelumnya mempunyai nisbah berat yang bias ke depan sikit. Jadi dengan ketibaan aerodinamik, kebetulan pengeluar-pengeluar lain yang sebelum ni tak ada masalah dekat tayar belakang, ada masalah dengan grip tayar depan, telah selesaikan masalah tu dengan memberikan downforce melalui winglet untuk tayar depan. Honda pula yang sebelum ni ada kelebihan dekat bahagian depan RCV tu, sekarang hilang advantage tu sebab pengeluar lain dah dapat cover masalah tu dengan winglet. Ini menimbulkan disadvantage tentang bahagian belakang RCV. Pengeluar lain memang tak ada masalah dekat bahagian belakang sebelum ni, dan Honda pula sebelum ni bergantung kepada kelebihan di bahagian depan. Sekarang bahagian belakang jadi masalah. Tambahan pula sebelum ni menggunakan tayar Bridgestone kenal dengan tayar depan yang lebih baik daripada Michelin. Tayar Michelin lebih baik pada bahagian belakang. Jadi bila RCV tak dapat manfaatkan tayar belakang yang baik daripada Michelin, kat situlah masalah ni timbul. Fastest lap time Luca Marini hampir menyamai dengan DJ Antonio. Ini bermaksud kalau tak ada masalah nak warm up tayar belakang tu lama sangat, mungkin dia boleh fight kedudukan sekurang-kurangnya kedudukan ke-7 ke-8. Jadi apa yang Marini cakap, sebuah RCV memerlukan 5 ke 6 lap untuk panaskan tayar, sama sebiji macam Quartararo cakap apa masalah diorang dengan sebuah Yamaha M1. Jadi memang confirm masalah diorang ni lebih kurang sama. Dekat sini pun Quartararo cakap 5-6 lap yang pertama dia dah nak high side banyak kali sebab tak ada grip. Lepas daripada tu baru okey dan dia dapat potong balik rider-rider yang overtake dia. Jadi jelaslah sekarang ni matlamat dan juga target Honda dan Yamaha sekarang ni jelas, iaitu untuk cari jalan nak panaskan tayar dengan lebih efisien, lebih cepat daripada 5-6 lap. Battle semakin sengit sekarang ni antara Pecco dan juga Martin. Pressure semakin tinggi. Next round dekat Buriram, Thailand. Kita jumpa lagi nanti.